السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن ابن الساعد المالكي رضي الله عنه أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله. فقال عمر: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ibn Sa'id al-Maliki radhiyallahu anhu, kata dia, Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu telah menugaskan dia untuk menjadi amil mengutip zakat. Ibn Sa'id ini dia cerita, dia kata zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lantik dia untuk jadi amil kutip zakat. Falamma faragtu minha, apabila aku selesai kerja kutip zakat yang diamanahkan oleh khalifah ni, dia dilantik jadi amil, dia pun kutip zakat. Bila dah dapat zakat semua, wa azdaituha ilaih, dia berterok semua duit kutipan ni kepada kerajaan yang memerintah. Amrali bi'umalah, ini Umar al-Khattab suruh dia ambil bahagian amil. Amil ada bahagian untuk zakat ni. Maka Sayyidina Umar kata dekat dia, oleh kerana kamu jadi amil, maka kamu ada bahagian dalam kutipan zakat ni. Bahagian amil tu kamu ambil. Sayyidina Umar kata dia. Faqultu, kata Ibn Sa'id kepada Sayyidina Umar, dia kata, innama amiltu lillah wa ajri 'ala Allah. Ibn Sa'id kata, dia kata, aku buat kerja ni kerana Allah, maka balasan aku Tuhan bagi. Maknanya dia tak mau ambil bahagian untuk amil tu, dia tak mau ambil. Dia kata, aku buat kerja ni, aku jadi amil ni, innama amiltu lillah, aku jadi amil ni kerana Allah, wa ajri 'ala Allah, maka balasan dia Tuhan nanti bagi. Faqala Umar, Sayyidina Umar kata dekat dia, khudh ma u'tita. Sayyidina Umar kata, ambil, jangan buat tak mau. Aku lantik kamu jadi amil, dan memang amil ada bahagian daripada kutipan zakat ni.
Jangan duk buat tak mau ambil. Jangan duk abang kata buat kerja kerana Allah. Jangan duk abang kata aku buat kerja ni Allah nanti bagi balasan dekat aku. Jangan duk abang macam tu. Sayyidina Umar kata, khudh ma u'tika. Ambil apa yang orang bagi. Fa inni amiltu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ammalani. Fa qultu mithla qawli. Sayyidina Umar kata, bukan hang saja, aku dulu pun Nabi lantik aku jadi amil. Aku kutip zakat macam mana hang kutip juga. Bila aku kutip semua duit zakat, aku diserah dekat Nabi. Nabi suruh aku ambil bahagian ni. Aku kata macam hang kata tadi juga. Sayyidina Umar kata, apa yang hang beritahu kat aku ni, ini aku dah pengalaman dulu pada hang lagi dah. Hari ni aku jadi khalifah, aku lantik hang jadi amil, aku suruh hang pergi kutip zakat. Dulu Nabi suruh aku jadi amil, aku pergi kutip zakat. Aku pun macam hang tadi juga. Bila aku kutip duit zakat semua, aku pergi serah dekat Nabi. Bila serah dekat Nabi, Nabi suruh aku ambil bahagian amil. Yang aku jadi amil ni, ambil bahagian aku. Aku kata dekat Nabi, aku buat kerja kerana Allah, aku tak mau duit ni. Nabi kata dekat aku macam yang aku kata dekat hang tadi. Hang bukan minta, tapi orang bagi. Minta tak bagi, tapi orang bagi, ambil. Nabi SAW kata macam tu dekat Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kata macam tu kepada Ibnu Sa'idi. Faqala li Rasulullah SAW, "Idza u'tita shay'an min ghairi an tas'al, fakul wa tasaddaq." Sayyidina Umar kata, Nabi kata dekat aku dulu, apabila orang bagi dekat hang sesuatu benda, sedangkan hang tak minta. Kalau orang nak bagi apa-apa benda dekat hang, sedangkan hang tak minta, Nabi kata, fakul, ambil, buat makan benda tu, tak ada masalah. Wa tasaddaq. Kalau kamu berasa macam banyak sangat, sebahagian disedekah dekat orang. Pahala boleh kan. Maka Umar Al-Khattab kata benda tu balik kepada Ibnu Sa'idi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Islam, minta tu tak bagus. Dalam Islam, sifat suka meminta-minta itu tak bagus. Tapi dalam Islam, kalau kita tak minta orang bagi, kita ambil, tidak salah. Bahkan Nabi SAW suruh sahabat-sahabat ambil apabila ada orang nak bagi apa-apa kepada mereka. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, kata dia, kami duduk sama dengan Nabi SAW, lebih kurang ada 8 ataupun 9 orang ataupun 7 orang. Kami duduk dengan Nabi. Auf bin Malik kata, kami pernah duduk dengan Nabi, ada lebih kurang 7, 8 atau 9 orang macam itu. Tiba-tiba Nabi SAW kata dekat sahabat-sahabat yang 7 orang, 8 orang, 9 orang ni, Nabi kata dekat mereka, ala tubay'una Rasulullah. Nabi kata, hampa tak mau ke bai'ah, janji apa-apa dengan Rasulullah? Auf bin Malik kata, kami jawab dekat Nabi, banyak dah yang kami berjanji, yang kami bai'ah dengan Rasulullah. Nabi tanya lagi mereka, ala tubay'una Rasulullah, hampa tak mau ke janji apa-apa dengan Rasulullah? Sahabat-sahabat jawab lagi, mereka kata, ya Rasulullah, kami dah janji macam-macam dah dengan Tuhan, ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, Nabi kata, ala tubay'una Rasulullah, hampa tak mau ke janji apa-apa dengan Rasulullah? 3 kali Nabi tanya, mereka jawab pun Nabi tanya, mereka jawab pun Nabi tanya. Bila dah macam tu, sahabat-sahabat yang 7 orang, 8 orang, 9 orang ni, sahabat-sahabat ni bila tengok 3 kali Nabi tanya, bagi jawapan yang sama, Nabi terus duk tanya juga, mereka terus suar tangan mereka dekat Nabi. 9 orang pakai suar tangan mereka dekat Nabi. Dan mereka tanya Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, apakah yang engkau mau kami bai'ah dengan engkau? Kalau ada lagi benda yang kami tak janji sebelum ni, apa dia bagi tahu mai, kami nak janjilah ni.
Pakat 99 orang suar tangan nak bai'ah, nak janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, "Ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Nabi kata, janjilah sungguh-sungguh dengan aku bahawa hampa akan abdi diri kepada Allah dan hampa tak akan syirik Allah dengan apa benda. Nabi kata, hak ni tolong janji dengan aku. Janji, kata hampa, apa jadi pun, susah senang, ribut tauban, apa jadi pun, hampa tetap akan sembah Allah. Hampa tak akan syirik Allah satu benda pun. Nabi kata, wassalawatil khams. Janji dengan aku, hampa semayang 5 waktu. Nabi kata, watuti'u. Nabi kata, janji dengan aku, hampa akan taat. Yakni taat kepada Allah dan taat kepada aku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi kata lagu tu, dalam hadis tu dia kata, wa asarra kalimatan khafiyah. Nabi buat cakap pelan. Nabi buat cakap pelan, buat suara pelan. Nabi kata, wala tas'alun nas. Nabi kata, dan janji dengan aku, hampa tak akan jadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain. Nabi kata. Nabi suruh bai'ah dengan Nabi ni, yang pertama, sembah Allah, tak akan sembah benda lain. Nabi suruh sahabat ni kok mana pun janji, semayang 5 waktu, susah, senang, sakit, demam, mesti kena buat. Nabi suruh sahabat-sahabat janji dengan Nabi sungguh-sungguh taat kepada Allah dan kepada Nabi. Kemudian Nabi buat pelan suara. Nabi kata, wala tas'alun nasa syai'a. Jangan ada di kalangan hampa ni esok jadi orang yang suka meminta-minta kepada orang. Jangan, Nabi kata. Kata Auf bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, seingat-ingat aku, 99 orang yang berjanji di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata tak ada seorang pun daripada 9 orang tu selepas tu yang minta tolong kepada siapa-siapa. Sehingga kan dia kata, yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu. Dia kata, sehingga kan 9 orang yang janji dengan Nabi tak mau minta tolong, tak mau nak meminta-minta kepada siapa ni, aku tengok ke 99 orang ni sampai mati mereka ni. Kalau sekiranya tongkat mereka jatuh pun, mereka tak panggil orang tolong angkat bagi kat mereka, pasal mereka tak mau minta tolong ke orang. Kata Auf bin Malik, berkesan apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba, kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Kita tak mau jadi orang yang tak ada ayam muka, suka meminta-minta, sedangkan kita sudah cukup, keperluan kita sudah cukup, tetapi tabiat kita masih lagi suka meminta-minta. Apatah lagi berhutang, satu benda yang sangat tidak baik. Di dalam hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul al-mutawaffa alaihi ad-dain. Fayaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal taraka lidainihi min qada? فإذ حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين صلوا على صاحبكم أو كما قال. hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, satu hari Nabi duduk ada di masjid, tiba-tiba orang usung orang main satu mayat. Yang si mati ini adalah kata orang laki-laki, al-mutawaffa alaihi dain. Dia mati dalam keadaan dia banyak hutang. Kawan yang mati ini, dia ni kaki berhutang. Nabi duduk ada di masjid, orang usung mayat, dia buat main. Bila letak yang mayat di depan tu, Nabi tanya terus, sebab Nabi tahu dah, Nabi kenal dah, ni semua tak duduk sama zaman dengan Nabi, Nabi kenal dia ni. Bila letak aja mayat dia di situ, Nabi kata, hal taraka lidainihi min qada?
Nabi kata si mati ni ada meninggalkan bayaran dah untuk nak menjelaskan hutang dia. Nabi tahu dia kaki hutang. Maka Nabi tanya kepada orang yang ada ramai-ramai ni, Nabi kata ni, orang yang mati ni hal taraka lidainihi min qada. Dia ni ada tinggal duit dah untuk nak jelaskan hutang dia yang macam-macam ni. Abu Hurairah kata fa in hudditha annahu taraka wafa'an, apabila diberitahu kepada Nabi SAW kata si mati ni ada duit yang boleh digunakan untuk bayar hutang dia, salla alaih, Nabi akan menyembahyangkan mayat orang itu. Wa illa, dia kata, dan kalau tidak, kalau dia ni memang hidup suka berhutang, kaki berhutang, bila mati duit nak bayar hutang tak ada, kalau jadi kes macam tu, qala lil muslimin, Nabi tu ada di situ, tapi Nabi kata kepada orang-orang Islam lain ni, sahabat-sahabat yang lain, Nabi kata sallu ala sahibikum, hampa saja yang sembahyangkan mayat dia ni. Nabi tak sembahyangkan mayat dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa saja jadikan diri kita ni bertabiat suka berhutang, agama tidak suka. Tak sukanya agama ni digambarkan di dalam hadis tadi. Nabi tak mau menyembahyangkan mayat orang yang suka berhutang, kemudian buat ambil mudah dengan hutang dia, tak ada ingat nak bayar hutang dia. Nabi SAW tak sembahyangkan mayat dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat yang sifat daripada situ. Kita jadikan diri kita ni orang yang hidup pada kemampuan kita, elakkan diri daripada meminta-minta, jauhkan daripada sifat suka berhutang tanpa sebab yang menasabah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 104. Muka surat 104. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Hujurat Madaniyah, dan kita dah baca ayat 1 dan ayat 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sampai dekat tu kita dah baca. Dan kita dah tengok pada bulan 4 dulu cerita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang Islam, bukan sahaja sahabat Nabi, tetapi kepada kita-kita semua, supaya kita beradab dengan Nabi SAW. Di antara adab kita dengan Nabi SAW ialah kita tak boleh pederah cara kita melebihi daripada seorang Nabi SAW. Tak boleh, itu adab. Sebagai tanda hormat kita kepada Nabi, cakap jangan terah daripada Nabi. Sebagai tanda hormat kita dengan mak bapak kita pun macam tu. Kita tak boleh seorang terah daripada seorang mak bapak kita. Kerana pederah seorang di depan orang-orang yang macam ni, dia menjadi satu petunjuk bahawa kita tak hormat kepada dia. Maka berlaku pada zaman Nabi SAW, orang angkat seorang pederah di depan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tegur orang yang buat kerja macam tu. Bila turun aja teguran Allah Subhanahu wa ta'ala, sambung ayat dia kata, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Bahawasanya segala mereka yang memperlahankan mereka itu akan suara mereka itu pada sisi Nabi, mereka itulah orang yang tengah imtihan, yang ini tengah cuba buka, yang ini meluahkan Allah akan hati mereka itu.
bagi junjung jalan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimaksudkan itu ialah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, terutamanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bila turun ayat tegur orang yang deras suara dengan Nabi ni, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dandan kontrol suara bagi pelan bila bercakap dengan Nabi, sehingga kadang-kadang Nabi tak boleh dengar suara mereka. Tuan, banyak hadis. Kalau kita nak cerita tentang sahabat hormat kepada Nabi SAW ni, ada banyak hadis. Di antaranya cerita Amru bin Al-As. Tuan ingat bagi hadis panjang tu yang kita dah baca di surah. Amru bin Al-As, dia hidup 3 zaman. Satu zaman dia cukup benci Nabi. Tak ada manusia yang dia paling benci melainkan Muhammad bin Abdullah. Nabi inilah yang dia paling benci. Pada masa tu dia kata, dia ni kalau boleh dapat Nabi, dia nak bunuh. Dia kata, nasib baik, dia kata dia tak ditakdirkan mati zaman tu. Dia mai zaman yang kedua. Zaman apa? Zaman dia masuk Islam. Nabi lah manusia yang dia paling sayang dalam hidup dia. Amru bin Al-As punya sayang Nabi SAW ni sampai dia sebut dalam sebuah hadis. Kata Amru, dia kata, "Ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata tak ada satu manusia, dia kata, yang aku cukup sayang, cukup cinta, cukup kasih melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu pasal apa, bukan adik-beradik dia, bukan ada apa-apa dengan dia, tapi dia jadi sayang dekat Nabi. Tidak ada satu manusia dalam hidup aku pada masa itu yang aku lebih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wala ahallu fi aini wala ahalla fi aini minhu. Dia kata, dan tak ada yang paling hormat pada mata aku melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mata dia tengok Nabi itu, dia dibebani dengan rasa hormat kepada Nabi. Wa ma kuntu utiq an amla'a 'aini min ijlalan lahu. Dia kata, dan aku sampai ke peringkat tak mampu nak menatap wajah Nabi kerana hormat aku kepada Nabi. Tu dia nak habaq, kata dia sayang dekat Nabi. Mata aku ni tak mampu nak menatap wajah Nabi ni. Pasal apa? Aku terlalu hormat dia. Aku curi-curi tengok dia. Aku tengok dia kalau dia tak tengok aku. Dia beralih tengok aku tak boleh bertentang mata dengan dia. Pasal apa? Pasal ijlalan lahu. Kerana besarnya Nabi ni dalam hidup dia. Dia rasa dia terlalu memuliakan Nabi. Kata Amru bin Al-As, dia kata, walau su'iltu an asifa ma ataqtu. Kalaulah ada siapa-siapa mai tanya aku sifat Nabi, kalaulah ada orang mai tanya aku, Nabi Muhammad ni hidung dia lagu mana, dia kata, ma'ataqtu. Dia kata, aku tak akan mampu nak terang macam mana rupa Nabi. Pasal apa? Pasal aku tak pernah tentang muka dengan Nabi. Aku hormat dekat dia. Amru bin Al-As dengan Nabi sampai macam tu sekali. Ini tuan-tuan yang dikatakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ni orang yang macam tu. Maka mereka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yahubbuna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina ja'ala Allahu qulubahum littaqwa. Mereka inilah golongan yang Allah imtihan, Allah test mereka. Mereka berjaya test Allah ni, Allah buka lagi hati mereka untuk menerima lebih hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka itu ampun dan pahala besar yang di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas, apabila turun ayat tegah bercakap deras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bercakap dengan Nabi sehabis-habis pelan. Oh, ni kita kata ada. Habis pelan cakap dengan Nabi, seperti mana orang terbisik-bisik sampai tak berapa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pula jadi apa dia angkat apa? Dia duk pelan suara. Dia takut nak penderai suara kerana hormat dia pada Nabi, kerana memuliakan dan ta'zim dan hormat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini, puji akan mereka itu. Maka orang-orang alim kaum zamannya seperti keadaan Nabi dengan sahabat pada zamannya.
Zaman ada Nabi, Nabi kita kena hormat. Zaman lah Nabi tak ada, orang alim yang memikul risalah Nabi, orang ni kita kena hormat. Dia kata baik. Dan turun, ini kita sambung malam ni. Dan turun pada 70 angkatan Arab Bani Tamim, yang datang mereka itu nak temui anak isteri mereka yang dikawal oleh tentera Nabi. Mereka datang waktu Qailulah, yakni waktu tidur tengah hari. Maka seru mereka itu dengan kasar, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Ini orang jenis tak hati hormat Nabi. Dia pergi rumah Nabi waktu Qailulah. Ini waktu sunat tidur. Lepas lohok itu waktu Qailulah. Qailulah ini waktu yang sekejap untuk kita tidur. Lepas main zuhur, lap sat dia kata. Lap sat pada tu, kalau kita lap tu kita ingat kata littiba'i sunnah. Kerana nak ikut sunnah Nabi dapat pahala. Kalau lap tak ingat apa saja aja. Tak boleh pahala. Kan? Jadi waktu tu Nabi memang tidur. Lepas zuhur itu waktu Qailulah, waktu Nabi tidur. Waktu tu main geng Bani Tamim ni. Bila sampai di luar rumah Nabi, panggil Muhammad, Muhammad, panggil lagu tu tanpa ada rasa hormat kepada Nabi SAW. Firman Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Bahawasanya segala mereka yang panggil mereka itu akan dikau daripada belakang ke dalam dinding rumah isteri engkau itu, kebanyakan mereka itu tiada berakal mereka itu dengan kerja engkau yang tinggi. Ini orang tak kenal Nabi. Nabi ini satu Nabi. Nabi maknanya orang yang berdarjat tinggi. Orang yang macam tu punya tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir duk riau ikut suka hang, duk panggil mat ni apa cerita. Ini orang tak reti hormat orang yang sepatutnya dihormati. Dia kata, dan tak reti dengan barang mana sebut daripada hormat ta'zim bagi engkau. Maka panggil mereka itu serta rumah-rumah isteri Nabi. Pergi ke riau, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Tiada nanti Nabi keluar sendiri. Panggil sekali cukuplah, Nabi bukan pekak. Kalau dah panggil Nabi tak keluar, maknanya ada hal dalam tu. Tunggu saatlah. Duk riau, duk panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Seolah-olah Nabi ni pekak, tak dengar suara mereka. Perbuatan mereka ini kurang adab. Maka ditegur mereka ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dan jika bahawa mereka itu sabarkan, nantilah sehingga engkau Muhammad keluar kepada mereka itu sendiri, nescaya adalah lebih baik bagi mereka itu daripada duduk panggil serata-rata rumah itu. Tuhan tegur selalu. Tuhan tegur dada. Hidup riau Nabi macam tu, Tuhan tegur dada. Tuhan kata puak ni tak reti bahasa. Kalaulah hampa panggil sekali, lepas tu hampa tunggu sampai Nabi keluar, inilah orang yang ada adab dari segi bahasa. Wallahu ghafurur rahim. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang amat mengampun, lagi amat rahim bagi yang taubat daripada mereka itu. Siapa yang dah buat macam tu, dia tahu kata salah, dia taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sedia mengampunkan mereka itu. Baik. Dia kata dan turun kepada Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid radhiyallahu anhu. Telah suruh akan dia oleh Rasulullah SAW jadi amir, diterima zakat daripada Arab Bani Mustalik. Nabi lantik satu orang sahabat nama Walid bin Uqbah. Nabi pilih Walid bin Uqbah ini untuk menjadi wakil Nabi di kutip zakat kepada Bani Mustalik. Maka tak kala sampai dia di sana, datang ketakutan mereka itu. Uqbah, Walid bin Uqbah ni dengan Bani Mustalik ni dia ada masalah. Mereka biasa bergaduh satu masa dulu. Ada masalah peribadi. Bila Nabi lantik Walid ni ikuti zakat dekat Bani Mustalik, dia tak abang dekat Nabi. Kata dia ada masalah dengan Bani Mustalik, dia tak abang. Dia tapi dalam keadaan cuak tu ada. Berarti dia ada problem dengan mereka ni. Dia ada hal, ada masalah dengan mereka ni. Maka Nabi suruh dia juga. Maka tak kalah sampai datang takut dia ni. Sebab ada berseteru antara dia dengan mereka itu pada zaman jahiliah. Ada cerita.
Maka balik ia berkhabar kepada Nabi SAW. Kata dia, mereka itu menegah zakat dan hendak bunuh dia. Nampak? Nabi pilih dia, pilih Walid ni, pilih dia, aku lantik, Nabi kata, untuk pergi ke kampung Bani Muttalib, pergi kutip zakat ke Walid main. Dia dengar Bani Muttalib, dia dah tak syok lah. Dia kata, Allah, aku dengan mereka ni ada hal ni. Tapi dia tak abang dekat Nabi. Dia terima tugas tu, dia pi. Dia tak pi jumpa pun depa, dia tak pi kutip pun zakat dekat depa yang macam Nabi suruh. Dia patah balik mai, dia reka satu cerita dekat Nabi. Dia kata apa? Dia kata puak-puak tu tak bayar zakat. Ada juga nakal dalam kalangan ni. Ada juga yang pi jadi nakal. Dia balik mai dekat Nabi, dia kata depa tak mau bayar zakat. Dia kata, ya Rasulullah, bukan takat tak mau bayar zakat, nak bunuh saya pula. Tambah stay. Yang tu orang kata tambah stay. Padahal tak pergi langsung. Balik mai habang kata puak tu tak mau bayar zakat. Tambah pula satu lagi, dia kata puak tu nak bunuh saya. Dia kata. Maka murka Nabi SAW. Nabi dengar-dengar, oh awal puak ni jadi macam ni. Tuan-tuan, Nabi pun manusia. Apa yang berlaku kepada Nabi ini ditakdirkan Allah begitu untuk nak jadi iktibar kepada kita. Atas kapasiti Nabi sebagai manusia ni, benda ni boleh jadi. Nabi boleh marah, Nabi boleh seronok, Nabi boleh sedih, Nabi makan, Nabi minum. Itu kapasiti manusia begitu. Maka Nabi pun bila dah balik mai wakil dia ni, Walid bin Uqbah ni, habang kata puak tu tak bayar zakat. Nabi kata, awal depa ni. Dia tambah pula setai lagi. Dia kata bukan zakat, tak mau bayar. Dia pernah bunuh saya. Nabi murka. Maka suruh Khalid Al-Walid pergi dengan sembunyi. Tapi Nabi ni wajib Siddiq, amanah, tabligh, faqana. Sifat cerdik ada pada Nabi. Walaupun Nabi dengar macam tu, rasa juga nak marah tu, tapi Nabi tak gofok. Nabi panggil seorang lagi orang kepercayaan Nabi, Khalid Al-Walid. Nama yang popular, nama yang terkenal di kalangan sahabat Nabi. Nabi panggil Khalid Al-Walid. Nabi kata, hang tolong tak pi siasat tengok apa yang dia ni kata betul tak? Nabi kata, betul ke Bani Muttalib tak mau bayar zakat? Betul ke mereka sampai nak bunuh dia ni? Tolong pi siasat kan? Maka sampai Khalid bin Al-Walid pada waktu maghrib. Dia ni pun dah Nabi bagi arahan, bagi tugas, special mission dia bagi. Dia mumpi tengah-tengah masuk dan dengar akan bang maghrib. Dia sampai di sana waktu maghrib. Waktu duduk bang nak semayang elok. Yang kata tak mau bayar zakat ni, bila dengar kata engkar bayar zakat, macam murtad. Jadi bila Khalid Al-Walid sampai, first impression, pertama kali bila dia sampai tengok lubang semayang maghrib semua elok. Takkan buat ni murtad tuan. Masuk waktu bang nak semayang nak apa, first impression hati dia dah berasa okey. Betul ke Bani Muttalib ni nak bunuh Walid bin Uqbah tadi ni? Tak apa, dia kata kita tengok nak jadi macam mana. Dan Aisyah daripada mereka itu, dia masuk dia semayang maghrib sekali dengan mereka. Sampai semayang Aisyah semua nampak cantik elok, tak jadi apa. Maka tiada dilihat daripada mereka itu melainkan taat dan baik-baik belaka. Dia pergi duduk dalam tu semayang jemaah sekali elok semua, keadaan harmoni, berkawan elok, tak ada masalah apa, tunggu semayang Aisyah sama-sama dan sebagainya. Semua nampak taat, nampak baik. Dengan cerita hak tadi ni nampak tak kenal langsung, tak apa lagi dia kata. Maka tiada suatu tanda-tanda derhaka kepada mereka itu. Duduk di masjid tu, duduk hati tengok, tak nampak tanda-tanda mereka ni derhaka, tak bayar zakat, nak bunuh orang, tak nampak tanda-tanda tu. Maka terima zakat dia daripada mereka itu. Dia pun pergi habang. Dia kata, saya wakil daripada Rasulullah, mai ke sini untuk nak kutip zakat. Oh, alhamdulillah, pakat bayar zakat semua. Oh, kacau. Yang cerita tadi lagu lain. Yang cerita daripada Walid bin Uqbah tadi kata tak mau bayar, engkar. Lepas tu nak bunuh dia pula. Khalid Al-Walid mai sebut aja kata Nabi hantar aku mai nak kutip zakat, pakat perebut dia ambil pakat mai bagi. Selesai masalah, tak ada apa-apa. Maka balik dia maklum kepada Nabi SAW. Dia balik bagi tahu dekat Nabi,
maka turun ayat pada Nabi. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat yang cukup popular, semua orang baca ayat ni. Apa dia? Wahai segala orang yang beriman, jika datang akan kamu oleh satu orang yang fasik dengan satu khabaran jahat. Fasik di sini maksudnya bukan fasik jahat yang merosakkan akidah dan iman. Ini di kalangan ulama tafsir kata macam tu. Maksud fasik di sini ialah orang yang gopoh. Baru dengar sikit bila abang orang semua. Itu juga fasik. Dia kata. Tetapi fasik itu tidak merosakkan akidah dan iman. Cuma sifat gopoh tu tak patut ada pada orang Islam. Orang Islam tak patut macam tu. Dengar-dengar benda sensasi, terus nak cerita. Dengar sikit ya, pergi cerita lebih-lebih. Ini sifat orang fasik. Dia kata, iaitu orang yang gopoh sangat nak sampai benda, nak sampai satu-satu berita, sedangkan dia sendiri tak pasti benda dia dengar betul ke tak betul. Itu kata ulama tafsir tentang perkataan fasik ini. Dia kata, jika datang akan kamu oleh satu orang yang fasik. Maksud dia apa? Bukanlah ayat ni nak kata Walid bin Uqbah tadi fasik. Tak, bukan maksud dia fasik ni fasik rosak iman dah. Cuma gopoh dia tu, dianggap dia ni fasik. Begitu. Baik. Maka ambil tahqiq kenyataan oleh kamu. Ambil periksa betul-betul. Bagi sahih, bagi betul dulu benda yang kita dengar ni. Sebenarkah ataupun tidak? Apa juga berita ramai di telinga kita ni, persahihkan dulu. Betul ke tak betul? Jangan duk kalang kabut nak mengembangkan cerita yang belum pasti. Betul tak betul? Firman Allah, an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kerana takut perbuatan gopoh nak pergi tuduh orang ni bahawa kamu kena akan kaum itu bunuh atau tawan ataupun sesuatu dengan jahil. Dia kata jangan dengan sebab gopoh. Kita dengar satu berita, kita cepat percaya, boleh jadi tak elok kepada satu pihak. Kalaulah tadi Nabi ni, bila Walid ni balik-balik main habang dekat dia, kata Bani Mustalik tak mau bayar zakat, mereka nak bunuh aku pula. Nabi dengar, kalaulah Nabi kata, tiap tentera kita pergi serang mereka semua. Apa jadi kepada Bani Mustalik? Binasa mereka kerana mulut kawan ni seorang. Maka jangan macam tu. Tuhan kata antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai hampa pergi tuduh satu kaum sedangkan hampa pun jahil, tak tahu cerita betul yang macam mana. Dia kata, maka jadilah kamu atas perbuatan kamu itu menyesal kemudiannya. Lepas tu baru duk menyesal. Alah, kerana aku dah pergi jadi macam ni. Kerana aku bawa mulut benda pergi jadi macam ni. Kerana aku pergi cerita tak betul, benda ni jadi macam ni. Kerana menyesal pun tak ada guna. Satu pihak sudah binasa. Ini yang Islam beritahu. Dia kata, maka kata ulama, makna yang ni yang Islam dia beritahu. Maka kata ulama, makna fasik itu ialah gopoh bawa khabaran yang tak elok, khabaran yang jahat. Gopoh tu tak bagus. Dia kata, maka jadi kamu atas perbuatan kamu itu, maka tiada ambil tahqiq, gopoh dan tak siasat, tak pastikan benda tu betul, nak dihabaq kau orang tak. Dia kata, bukan fasik yang membawa maksud kena iman. Dia kata, maka Nabi SAW suruh Khalid bin Al-Walid ambil tahqiq khabaran itu. Tiada sebenar seperti dahulu itu. Macam Nabi sahkan dulu benda tu. Walaupun Nabi dengar cerita dia ni, kata Bani Mustalik tak mau bayar zakat, Nabi lah darah dah berasa naik dah. Tapi Nabi orang bijak, dia kontrol. Dia panggil Khalid Al-Walid, hampir tiada dulu. Kalau betul, kita fikir apa tindakan dekat mereka ni. Begitu. Firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Dan ketahuilah olehmu, wahai segala orang Islam, bahawasanya ada pada hampa itu Rasulullah. Tuhan bagi peringatan. Baik-baik, Nabi itu ada, awak yang hampa pergi buat lagu tu. Nabi itu ada tu, hampa boleh buat lagu tu. Hampa tak hormat Nabi kan? Ketahuilah wahai orang-orang Islam bahawa ada pada kamu itu Nabi. Jika jika Nabi ikut kamu pada kebanyakan daripada kerja kamu bawa khabar tak betul ini, nescaya berdosa kamu, tidak berdosa Nabi SAW. Kalau Nabi dengar cakap hang tadi,
hang berdosa. Nabi tetap tak berdosa. Pasal apa? Pasal Nabi terpedaya dengan cerita hang berdosa. Maka janganlah kamu bawa khabaran jahat dengan tidak sebenar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabar dengan tahqiqnya itu. Alhamdulillah. Jangan bohong. Pengajaran setakat kita baca ni apa dia? Orang Islam jangan bohong. Tuan-tuan, cerita ni tuan-tuan, kita tak main Taman Gerian 2 bulan berapa banyak cerita ada. Kan? Dengan cerita Mawi Putih Tunang. Apa? Orang tu bercakap masalah dunia, masalah orang Islam tu kena ganyang dengan Yahudi di Palestin. Itu tajuk yang patut keluar muka depan. Sorat abang di negeri-negeri yang orang Islam ramai. Itu keluar cerita kawan ni putih tunang, Nabi cerita kawan ni nak menikah dengan orang ni. Yang tu keluar muka depan. Itulah mentaliti sebahagian besar rakyat Malaysia, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak mau macam tu. Tak mau macam tu. Kita ajak diri kita fikir benda yang lebih penting dalam hidup kita. Firman Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang beri kasih kepada hati kamu itu iman. Tuhan dia bagi kat kita iman dalam hati. Itu tanda kasih Tuhan pada kita. Dia bagi iman dalam hati kita, makna dia kasih kita. Dan menghiasi akan dia. Allah hiaskan iman itu pada hati kamu. Dan membenci ia kepada kamu itu kufur dan fasik dan maksiat. Allah bagi ada dalam hati kita ni, kita tak suka maksiat. Itu tanda Allah kasih kita. Allah bagi dalam hati kita ni ada satu perasaan apa, tak suka kepada kufur, tak suka kepada fasik. Itu tanda Allah kasih kita. Selagi mana kita jadi manusia yang suka kepada benda baik, tak suka benda jahat, tu makna Tuhan kasih kita. Tapi kalau kita jadi satu manusia syok dengan maksiat, kita tak suka benda baik, maknanya kasih Allah sudah tak ada dekat kita. Dia nak beritahu begitu. Yang ni alamat Islam yang sebenar itu ialah kasih hati kepada Allah, dan kasih hati kepada Nabi, dan kasih kepada Quran, dan taat, dan benci kepada kufur dan fasik, dan benci kepada segala maksiat. Itu tanda Islam masih manis dalam diri kita. Kalau diri kita ada benda macam tu, ada benda tu ingat nak buat ibadat, tu ingat nak buat baik, tu ingat nak mengaji Quran, tu ingat nak buat benda-benda yang agama suruh, makna kata Islam, makna kata iman masih manis dekat kita. Tapi kalau hak tu semua tak ada, dia duk umai jalan belah kiri. Dia duk suka hala seronok, dia duk suka maksiat, dia seronok tengok orang buat maksiat dan sebagainya. Maknanya manis iman Tuhan sudah ambil daripada hati kita. Kita dah makin rosak, kita dah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ulaika humur rasyidun. Bermula mereka itulah yang cerdik, tetap di atas agama sekaliannya. Orang yang suka kepada ketaatan itu orang cerdik. Dia kata, orang yang tak suka kepada maksiat itu orang cerdik. Sebaliknya itu orang tak cerdik. Dia kata, firman Allah, fadlan minallahi wa ni'mat wallahu alimun hakim. Kurnia daripada Allah dan nikmat daripada Allah. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat ketahui, lagi amat hakim pada perbuatannya. Tuan-tuan, yang tu adalah kurnia Allah dekat kita. Kita jadi orang yang beriman kepada Allah ni kurnia Allah dekat kita. Daripada berapa juta orang di Malaysia, daripada berapa bilion orang dalam dunia, kita terpilih. Kita terpilih ni, terpilih untuk ingat waktu sembahyang pukul berapa, untuk ingat nak pergi mengaji Quran, untuk ingat nak pergi mengaji tentang agama, untuk ingat nak buat kebajikan. Kita ni terpilih. Pasal apa? Daripada berapa bilion orang dalam dunia, berapa orang aja yang teringat benda-benda macam ni? Berapa orang aja yang duk tengok jam bila nak masuk waktu? Berapa orang aja yang bangkit pagi ingat nak baca Quran? Berapa orang aja yang ada masa nak berzikir? Berapa orang aja yang seluk-seluk poket ada duit lebih sikit berasa nak derma? Berapa orang aja yang ada hati macam tu? Ramai lagi tak ada hati-hati macam tu. Semayang pukul berapa pun tak ambil tahu, ibadat pun tak ada dalam hidup dia, Quran pun dia renung-renungkan balik, fikir-fikirkan balik, muhasabah balik diri dia. Sebulan dah rasa-rasanya dia tak buka Quran baca.
Berapa orang yang menghadapi masalah macam ni semua? Kita tak jadi macam tu, itu fadlan min Allah. Itu satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ni'mah, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang dekat kita. Firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Dan jika dua puak daripada orang yang mukmin, yang beriman itu berkelahi mereka itu, fa aslihu bainahuma, maka perbuatlah suluh, perdamaikanlah oleh kamu antara kedua mereka itu. Ini Islam kata. Islam kata, kalau hampa tengok depan mata hampa, dalam masyarakat hampa, ada ta'ifatani, ada dua ta'ifah, ada dua puak, ada dua kumpulan orang Islam. Kumpulan ni pun Islam, kumpulan ni pun Islam, duk berbalak sama ni. Kumpulan ni kata hak ni tak betul, kumpulan ni kata hak ni tak betul, kumpulan. Kalau hampa nampak depan hampa ada keadaan macam ni jadi, fa'aslihu bainahuma. Quran kata apa? Kita pergi jadi orang hak boleh bagi dua-dua ni jadi baik. Kita pergi jadi orang yang nak tengok dua-dua ni jadi baik. Kita jangan piduk balik ni lawan balik ni, kita piduk balik ni lawan, tak selesai masalah sampai bila pun. Kita ni Quran kata apa? Fa'aslihu bainahuma. Usaha sedaya upaya bagi dua puak ni jadi baik. Kita tengok cerita dua puak ni di mana. Satu dunia jadi benar ni. Satu dunia. Di Palestin, Allah dah anugerahkan kemenangan kepada Hamas, berkelahi dengan Fatah. Allah dah anugerahkan kemenangan kepada Hamas, orang bagus-bagus yang duk pimpin Hamas ni, berkelahi dengan Fatah. Hamas pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itulah Tuhan dia, Nabi Muhammad itulah Nabi dia. Fatah pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tak boleh duduk sekali, tak boleh bincang sekali, tak boleh nak bersekali dalam nak buat apa-apa. Akhirnya apa jadi? Akhirnya Yahudi masuk, habis semua. Menang bersorak kampung bergadai. Kita tengok apa yang jadi di Palestin, kita tengok apa yang jadi di Iraq, tengok di mana pun sama. Kita tengok apa yang jadi di Afghanistan, apa jadi? Soviet Union masuk, main bom sana, bom sini. Mujahidin lari duduk di gunung-gunung, duduk di lereng-lereng bukit, makan pun bercatu dan sebagainya. Tetapi semangat untuk nak lawan orang daripada main tawan negeri dia ni, kesungguhan mereka, keikhlasan mereka, dekatnya diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selamatkan negeri mereka. Akhirnya Soviet Union, Rusia balik macam tu aja. Bila Rusia balik, mereka gaduh sama mereka. Ulbuddin Hikmatyar ada satu geng Pakatan Utara, ada satu geng Pakatan Selatan, ada satu geng Taliban, ada satu geng hamba wa fibu utara, aku kono fibu selatan, aku pederai ko timur, aku uduk mai ko barat. Jadi akhirnya apa jadi? Tak jadi apa dengan mereka. Sedangkan Quran turun mai dia kata wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau sekiranya ada dua puak orang Islam duk saling berbalak di antara satu sama lain, kita yang melihat perbalahan ini apa dia? Fa'aslihu bainahuma. Cuba jadi orang tengah perbaiki mereka ni. Sudahlah, sudah. Enough is enough. Orang putih kata enough is enough. Cukuplah. Nak bergaduh sampai bila? Nak berkelahi sampai bila? Nak tak puas hati sampai bila? Hang Islam, aku Islam. Nabi hang Nabi Muhammad, Nabi aku Nabi Muhammad. Cukup duit aku pergi Mekah, hang pun pergi Mekah. Quran itulah dustur perlembagaan hidup kita. Lah ni mai sini, hang buang semua, aku buang semua. Kita ambil Quran, kita ambil hadis Nabi. Ini pegangan kita. Ini yang nak menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Tolong terima benda ni, insya-Allah boleh jadi elok. Cakap senang, tak boleh buat sampai lah ni. Cakap senang, tak boleh buat sampai dah. Pasal apa? Pasal manusia. Dengan ego dia, dengan kepentingan diri dia, dengan tak apa-apa benda lagi yang ada kat dia, sehingga dia tak boleh nak terima Quran dengan hadis sebagai hakim yang boleh menyelesaikan masalah dia. Ni yang berlaku. Baca saja aja Quran ni, tapi tak boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka jika bantah salah satu daripada dua puak yang berbalak tadi,
maka peranglah olehmu akan puak yang bantah itu, sehingga kembali dia kepada hukum Allah. Paksa mereka suruh kembali kepada hukum Allah. Kepada apa? Kepada Quran, kepada hadis Nabi. Kalau duk bantah, duk tak mau terima Quran, duk tak mau terima hadis Nabi juga, memang hampa ni jenis bukan nak seteru dengan kami, hampa nak seteru dengan Allah dan Rasul. Macam tu. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Maka jika kembali ia kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka perbuat suluh, yakni buat berdamai oleh kamu antara keduanya dengan keadilan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuatlah adil oleh kamu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang kasih agar segala orang yang berbuat keadilan. Allah suka kalau kita berlaku adil. Allah suka begitu. Adil maksud dia apa? Kita letak satu benda pada tempat dia, itu adil. Maksud dia apa? Maksud dia Islam kita letak di tempat yang tinggi. Sebab Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni paling tinggi. Kita tak boleh ambil benda lain hidup lebih tinggi pada Islam, tak boleh. Maka kita nak ambil Islam, kita nak letak di tempat dia. Bila kita ambil Islam letak di tempat dia, kita adil dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang Allah mahu, dia kata. Kemudian dia kata turun ayat wa in ta'ifatani pada satu qadiyah, yang ni pada satu kejadian. Dia kata ni ayat yang kita baca tadi ni, yang kata dua puak orang Islam bergaduh, berbalah, berkelahi dan sebagainya. Kita ni kena pergi suruh mereka ni jadi baik, jadi elok, jadi berkawan, jadi sama-sama tunduk kepada Quran dan hadis Nabi. Benda ni, ayat ni turun bersempena dengan satu qadiyah, satu kejadian berlaku kepada Nabi SAW sendiri. Dia kata apa dia? Nabi naik himar bersama dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid tuan-tuan, anak kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Zaid anak angkat Nabi. Sehingga orang kata Zaid bin Muhammad. Nabi punya sayang dekat Zaid ni, Nabi layan Zaid ni macam mana layan anak kandung. Sehingga kaum orang Arab pada masa tu kata Zaid ni Zaid bin Muhammad, sedangkan dia bukan Zaid bin Muhammad. Zaid ni kemudian dapat anak nama dia Usamah bin Zaid. Nabi ambil pula anak Zaid ni, Usamah ni, ambil jadi anak angkat juga. Dua-dua ni, Pak pun anak angkat Nabi, anak dia pun anak angkat Nabi. Nabi cukup sayang kepada dua-dua ni. Satu hari Nabi naik himar, naik bersama dengan anak angkat dia, Usamah bin Zaid. Hendak pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah, satu orang sahabat Nabi, Sa'ad bin Ubadah. Dia ni tak sihat, Nabi nak pergi ziarah dia. Dahulu daripada perang Badar. Kejadian ni sebelum perang Badar. Lalu ada satu majlis orang banyak, iaitu muslimin, musyrikin dan Yahudi. Dia ada belakang di situ. Nabi naik himar dengan Usamah. Dia naik himar jalan cedik, lintas satu kawasan. Di situ dia ada belakang. Orang Islam pun ada, orang kafir pun ada, Yahudi pun ada. Pakat dia ada belakang pada tempat. Dan ada padanya Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Islamnya. Abdullah bin Ubay bin Salul pun ada. Dia ni nama popular. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia penaja munafik di Madinah. Dia pun ada di situ. Dia belum masuk Islam masa itu. Dan ada juga di situ Abdullah bin Rawahah, iaitu sahabat Nabi. Abdullah bin Rawahah pun ada di situ. Maka Abdullah daripada kaum Al-Khazraj dan Ibnu Rawahah daripada kaum Aus. Aus Khazraj ini dua kaum di Madinah yang sebelum ni bergaduh sampai ke peringkat perang. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi panggil Aus, Nabi panggil Khazraj. Nabi kata dah ni Aus dah tak ada dah, Khazraj dah tak ada dah. Hampa ni aku bagi nama Ansar. Nabi kata Aus tak ada dah, Khazraj pun tak ada dah. Hampa ni semua orang Madinah ni aku panggil hampa Ansar. Tak selalu ingat dah kata kita Aus, tak selalu ingat kata kita Khazraj. Lagi duk ingat yang tu, lagi nak kelih. Lagi duk ingat kata kita ni Aus, lagi tu duk marah dekat Khazraj. Lagi duk ingat kata kita Khazraj, lagi tu tak setuju dengan Aus. Nabi kata Aus pun tak mau, Khazraj pun tak mau. Nabi tak kata mai Khazraj, mai kita pakat jadi Aus, tak boleh terima. Nabi tak kata mai sini semua Aus kita jadi Khazraj, tak boleh terima. Nak jadi Aus pun tak boleh terima. Nabi kata dua-dua tak mau, buat satu baru. Nama apa? Nama dia Ansar. Kita orang Ansar Madinah. Nabi kata, ni hampa hak tolong kami yang mai daripada Mekah ni, hampa ni Ansar. Maksudnya orang-orang yang tolong kami.
ketika kami hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia kata. Maka mereka ni semua daripada Aus, daripada Khazraj. Kerana ahli Madinah itu ada dua puak, dia kata. Maka tak kala sampai Nabi SAW di majlis tadi ni, majlis kata ada Islam, ada orang kafir musyrikin, ada Yahudi ni, ada ramai-ramai. Nabi sampai di situ. Elok Nabi sampai, maka kencinglah himar Nabi. Cantik, elok-elok sampai, dia pun bubuk. Yang kata himar ni, dia pun bubuk. Maka tutup Abdullah bin Ubay bin Salul akan hidungnya dengan kainnya. Perangai tak elok. Nabi naik himar tu, himar, nama pun himar. Kan? Hemar, nama pun hemar. Dia nak kencing tahu mana, dia nak berak tahu mana, bukan boleh kata apa ke dia. Dia tak pernah masuk sekolah, dia tak reti ABC, dia tak tahu adik bata. Dia nak pergi kencing tahu mana, dia pergi berak tahu mana. Itu nama dia pun hemar. Jadi bila Nabi sampaikan tu saja, Allah takdirkan benda ni jadi macam ni. Hemar tu kencing. Bila kencing aja, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia tengok aja, dia ambil kain tutup hidung dia. Dan dia ambil kain, dia tutup hidung dia depan-depan tu juga. Serta katanya kepada Nabi SAW, dia kata, jauh olehmu daripada kami. Wallahi, dia kata, menyakiti kami dengan busuk himar engkau ini. Dia kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenis apa? Ego. Jenis ego. Dia orang kenamaan di Madinah sebelum Nabi mai. Bila Nabi main himar buat itu, dia jadikan itu sebab. Memang dia tak suka dah. Memang dia tak suka dah. Nak cari batai lah. Dapat pula pasal himar main kencing. Dia kata, wallahi, dia kata, aku tak suka bau himar hang ni. Bawa pergi jajah, dia kata. Maka kata pula Abdullah ibn Rawahah, sahabat yang tu ada ni, sama-sama dengan tu, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya kencing himar Nabi SAW lebih harum daripada kasturi, dia kata. Tu orang Nabi. Dia bila dengar kawan ni pidu jerit dekat Nabi macam tu, jawab balik, dia kata, hang jangan kata himar Nabi ni busuk. Jangan kata himar. Ayah kencing himar yang Nabi naik ni lebih wangi daripada kasturi. Sebab dia tak lebih wangi pada hang. Itu kadang lagi lah. Kan? Dia kata lebih wangi daripada kasturi. Dia kata engkau sila ya Rasulullah. Ibnu Rawahah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tafadhal, mai. Kami jaga hang. Mai ya Rasulullah. Hamba sekalian suka kepada Tuhan. Maka jadilah antara dua puak itu berkelahi dengan tangan dan kasut dan pelepah kamu. Jadi begini. Tuan-tuan Arab, tuan-tuan. Yang kata Arab tu ni. Arab ni Allah, sikit punya pasal dia boleh jadi macam-macam. Kan apa ada. Dia tu cari apa parang, apa pisau, apa tak ada. Dia tengok kasut-kasut dia ambil. Dia ambil kasut, dia tampak muka. Arab selalu berkelahi, dia cabut kasut, dia tampak muka. Kita orang Melayu tak sah kata kasut tampak muka. Hang jentik telinga aku cukup. Tengok apa nak jadi. Cabut kasut pun di muka, memang tak tahu apa nak jadilah. Kan? Orang Melayu punya pandang. Arab dia lagu tu. Dia sayang kat kita pun, dia main ronyes kepala kita, dia tarik janggut kita. Kita buat apa? Dia pegang-pegang kepala dah. Dia punya budaya, Arab punya budaya, Arab punya culture. Dia kalau sayang, dia buat lagu tu. Dia pegang kepala kita ni, dia runyai lagu tu, sayanglah tu kita. Dah, kepala jangan duk main, kita kata kan. Dia sayang tak kita pergi marah dia pula. Enggak Arab dia lagu tu. Jadi ni cerita ni, bila jadi benda macam ni, bila seorang dikata dekat Nabi macam tu, Abdullah bin Ubay bin Salul kata dekat Nabi, hang tolong pergi jauh, demi Allah, wallahi, aku tak suka bau himar hang ni. Bila seorang kata lagu tu, seorang jawab balik. Dia kata, demi Allah pula, dia kata, ayam kencing himar Nabi ni lebih wangi daripada kasturi. Tafadhal ya Rasulullah. Dia kata, mai, aku jaga Rasulullah. Bila kata lagu tu, sana pula tak puas hati, jadi bergaduh. Maka jadilah antara dua puak ni berkelahi dengan tangan, dengan kasut, dengan pelepah, sama dengan apa yang ada. Bagi ikut dah. Maka turun Rasulullah SAW seru mereka itu kepada agama Allah. Nabi ni bila tengok macam tu, bila tengok Nabi ni, dia satu manusia yang tak suka tengok orang berkelahi. Nabi ni, yang kata Nabi ni, jiwa dia tak boleh tengok orang berkelahi. Dia tak suka.
Untuk baca hadis lah, Nabi dekat-dekat nak wafat yang dia duk panggil mai tak dekat dia, dia ada benda nak abang. Bila kata lagu tu ada satu sahabat kata tu bila apa nak abang apa lagi, dia kata ayat Quran dah turun dah lengkap dah apa dah semua dah cukup dah, ini cuma Nabi sakit tu sebab Nabi duk cakap macam tu. Sebahagian pula sahabat kata dah Nabi panggil kena pergi lah, takkan ada benda Nabi nak abang. Dalam duk kalut-kalut itu Nabi kata sudah, aku tak mau beritahu apa ke abang. Nabi tak suka, dia dengar remeh-remeh ni sana cakap sini, Nabi tak mau macam tu, dia tak suka. Nabi tak suka macam tu. Dengar ramai sana ramai sini kata lagu ni sini, Nabi tak suka macam tu. Nabi dia mau bagi elok aja. Apa benda yang nak kalut-kalut apa? Kita boleh duduk, boleh sembang, boleh bincang, kita boleh duduk sama-sama. Yang duk cakap sana cakap sini, duk buat begitu dia rosak ni pasal apa? Nabi tak suka macam tu. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suka. Nabi biasa nak bagi tahu dekat sahabat tentang Lailatul Qadar. Ada hadis, tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, di bawah cerita-cerita pasal Ramadan, tuan-tuan akan jumpa tentang Lailatul Qadar ni. Nabi nak cerita tentang Lailatul Qadar ni, tiba-tiba dia dengar bunyi dia berbalah tentang. Nabi kata, Allah dah tarik dah rahsia tentang Lailatul Qadar, tak mau abang dekat apa. Tak suka hinga-hinga cakap-cakap ni semua, tak suka macam tu. Buat apa? Kita pergi buang masa bertengkar, bising-bising, cakap-cakap yang tak pasti betul. Buat apa? Nabi tak suka benda-benda macam ni. Baik, maka Nabi turun daripada hemah, daripada kawasan ni, Nabi turun, Nabi seru mereka kepada Islam dan mensuluh mereka itu. Nabi damaikan mereka ni. Nabi kata tak sah duk keling macam ni tak elok. Tua-tua duk keling ni tak elok. Duk-duk. Kan? Kemudian pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah Sa'ad bin Ubadah. Nabi dah selesai daripada ni semua, Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah. Dia nak pergi ziarah tadi ni. Dia adalah kepala Khazraj dan mengkhabar kepadanya khabaran Abdullah bin Ubay. Bila sampai dekat Abdullah yang sakit, Nabi nak pergi tengok tadi ni, Sa'ad bin Ubadah ni, bila Nabi sampai, Nabi cerita dekat Sa'ad bin Ubadah ni tentang perangai Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ni. Yang tadi ni bila Nabi lalu-lalu dengan himmat tu kencing, dia pergi kata dekat Nabi macam tu, Nabi mengadu kepada ketua mereka, iaitu Sa'ad bin Ubadah. Maka sembah Sa'ad bin Ubadah, dia dengki atas Tuhan hamba, dia kata. Dia cerita dia dulu ni, dia kata Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia punya masalah, dia dengki, itu saja. Tak ada apa-apa dia ni, bukan kata jahat ke mana dah. Punca daripada iri hati, dengki. Pasal apa? Kerana Al-Khazraj semua sekali sudah muwafaqah nak tabal dia jadi raja. Kata Sa'ad bin Ubadah ni dekat Nabi, dia kata cerita Abdullah bin Ubay bin Salul ni, cerita dia macam ni. Dia ni orang pandai lah. Dalam masyarakat kami ni, dia orang pandai bercakap, berilmu, ada duit. Dia ni orang yang berkelebihan. Jadi cerita dia, kami dah pakat-pakat setuju dah, kami nak lantik dia jadi ketua kami. Cerita dia macam tu. Dia kata tiba-tiba tuan hamba mari jadi terhenti. Dia kata tiba-tiba Nabi hijrah mai ke Madinah. Jadi bila Nabi mai Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul tak ada apa lah. Dah Nabi mai bagi Nabi jadi ketua, tak puas hati. Tak puas hati lah. Hari itu kata nak lantik aku ni, macam mana bila lantik orang lain. Punca tu aja yang akhirnya membawa Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi ketua munafik di Madinah. Tuan-tuan nampak punya bahayanya dengki iri hati mazmumah ni. Dia punya bahaya ni. Yang kata hasad, dengki, innal hasada ya'kulul hasanah. Yang kata hasad, dengki ni dia makan al-hasanah. Dia makan benda-benda baik ni seperti mana makannya api akan kayu api yang kering. Dia jadi macam tu. Punca dia bila disiasat, bila diselidik, bila diperiksa, bila dicari-cari, punca dia apa? Punca dia pasal dengki ada. Tak mampu. Bukan pasal kawan tu ada buat apa kat dia, bukan pasal kawan tu curi harta benda dia, bukan pasal kawan tu buat rosak rumah tangga dia, bukan pasal kawan tu rosakkan hidup anak dia. Bukan, tak ada pasal apa. Cuma dia dengki kat kawan tu. Kerana dengki tu, akhirnya dia menjadi ketua munafik di Madinah. Tuan-tuan nampak? Kecil punya pasal membawa kepada kesudahan yang sangat merugikan bagi dia. Bahaya mazmumah ni sampai macam tu. Bahaya dia macam tu. Kita tak mau benda-benda macam ni. Mau ada nak main dalam hati kita, astagfirullahalazim, aku tak mau. Ni semua nak pergi iri hati kau orang, aku tak mau. Astagfirullahalazim.
Astagfirullahaladzim. Potong bagi bersih hati kita daripada benda-benda macam ni. Jadi Sa'ad bin Ubadah pun cerita dekat Nabi. Dia kata tak tahan ambil hatilah. Dia kata dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni ada masalah. Dia kata masalah dia, kami duk cadang nak lantik dia jadi ketua. Tengok-tengok tuan dah mai. Bila tuan mai, kami kata bagi tuan lah jadi ketua. Maaf. Dia kata dia tidak peduli kat dia. Sa'ad bin Ubadah makan Nabi macam tu. Firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sekalian orang mukmin itu bersaudara pada agama. Ayat Quran beritahu nama kata mukmin saudara. Kita tak dipisahkan oleh tempat dan geografi. Tak ada. Jangan ingat kata dia Indonesia, dia bukan Mesir. Tak ada. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat kita, saudara kita. Dia ni Bangladesh ni, dia punya bahasa cara sangkut dengan kita. Dah, dia Bangladesh pun dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia saudara kita. Maka Allah beritahu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara pada agama. Dinisbahkan kepada pohon kayu yang satu. Kita ni macam satu pokok. Ada hak jadi dahan, ada hak jadi ranting, ada hak jadi daun, ada hak jadi batang pokok, ada hak jadi kulit, ada hak jadi akar, ada hak masing-masing. Tetapi kita pokok. Kita adalah satu pokok. Hak orang Islam di Amerika, hak orang Islam di Korea, hak orang Islam dok ada di Australia, hak orang Islam dok ada di Timur Tengah, hak orang Islam dok ada di Nusantara. Semua ni kalau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita umpama satu pokok. Dia kata, iaitu iman dengan Allah dan iman dengan Rasulnya. Firman Allah, fa'aslihu baina akhawaykum. Maka perbuat sulh, buat bagi berdamai oleh kamu antara mereka apabila berlaku berbantang. Tak mau tengok kelih, tak mau tengok bergaduh. Kita orang Islam mau satu. Kita orang Islam mau satu. Itu saja dia kata. Wattaqullah, dan takutlah kamu akan Allah pada suruh dan pada tegaknya. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu itu dirahmat akan kamu oleh Allah dengan syurga. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Hai segala orang yang mukmin, janganlah olok-olok satu kaum daripada satu kaum. Ayat ni kata apa? Kita sama-sama kita tak usah duk buat perali-perali sama. Hidup kata-kata saja nak bagi sakit hati orang kata. Itu bukan kerja kita. Barangkali ada mereka itu yang diolok-olok itu lebih baik agama daripada sekalian mereka yang mengolok-olok itu pada Allah. Takut apa? Takut kita hidup condemn dia. Kita duk kata macam-macam kat dia. Kita duk kata dia ni teruk, dia ni tak arti agama dia. Rupa-rupanya di sisi Allah orang tu lebih tinggi daripada kita. Takut macam tu. Takut macam tu. Kita duk rasa kita ni okey, kita duk rasa dia ni yang bermasalah. Rupa-rupanya di sisi Allah kawan tu okey, kita tak okey. Takut macam tu dia kata. Dan jangan mengolok-olok satu perempuan akan satu perempuan yang lain. Barangkali ada mereka itu yang diolok-olok itu lebih baik pada Allah daripada yang mengolok-olok. Perempuan pun sama. Tak boleh satu perempuan kata kat satu perempuan yang lain, duk berjatuh dia, pemburuk dia, kata macam-macam kat dia. Tak boleh. Takut apa? Takut orang hak kita duk kata macam-macam tu, tengok-tengok di sisi Allah dia lebih baik daripada kita hak duk kata. Laki-laki pun sama, perempuan pun sama. Tak usah duk pandang orang ni teruk, tak usah duk perasan kata kita ni bagus. Agama kata begitu. Maka turun ini ayat. Dia kata pada angkatan Arab Bani Tamim, ketika mengolok-olok mereka itu akan sahabat Nabi SAW yang fakir. Ni Bani Tamim ni, mereka ni suka duk peleceh, suka duk pelekeh sahabat-sahabat Nabi kerana kemiskinan sahabat-sahabat ni. Seperti mana Ammar bin Yasir, sahabat Nabi banyak miskin. Yang kaya pun ada, yang kaya-kaya semua, tapi hak miskin ni ramai ikut Nabi. Maka di antara sahabat Nabi yang miskin, yang duk kena peleceh, yang duk kena pelekeh dengan orang-orang ni, siapa dia? Ammar bin Yasir. Kita pernah dengar nama dia? Ammar bin Yasir.
Cerita dia apa dia? Satu family, mak bapa dengan dia sekali. Yasir bapa dia, mak dia Sumayyah. Dia Ammar. Tiga-tiga syahid kerana didera oleh orang kafir. Mak dia diikat di kangkang, bangkang besi panas, jolok kemaluan sampai mati. Pak dia rejam dalam air sampai mati. Dia kena ikat pada satu batang ni, panggang hati-hati, menitik minyak badan tak sampai mati. Depa ni semua disebut cerita depa ni di dalam banyak hadis, di dalam banyak riwayat, di dalam catatan sejarah. Orang macam ni telah diperlekeh-lekehkan oleh Bani Tamim tadi ni. Ammar bin Yasir, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib, sahabat daripada asal orang kaya, tinggal kekayaan dia semua kerana nak ikut Nabi SAW. Orang yang macam ni punya berkorban, dihina dan diperolok-olokkan oleh golongan yang tak suka Islam. Dan Salman Al-Farisi dan Salim Maula Abi Huzaifah. Ini yang Sayyidina Umar sebut, kata kalau Allah bagi mai dekat aku Abu Ubaidah Al-Jarrah, bagi mai dekat aku Salim Maula Abi Huzaifah, bagi mai kat aku orang macam ni cukup. Tak payah bagi kat aku mai perak, tak payah bagi kat aku RM2, tak payah. Aku mau orang macam ni aja bagi dekat aku. Aku boleh pimpin dunia seluruhnya. Sayyidina Umar kata. Pasal apa? Pasal kualiti yang ada kepada orang-orang macam Salim Maula Abi Huzaifah ini. Ini semua orang hebat. Dan dia kata Bilal bin Rabah, tentu sudahlah kulit hitam, sudahlah dia ni hamba, kemudian pula kena dera macam tu di tengah panas terik, dihina pula oleh orang-orang ni. Dan Khabbab bin Arad nama dia. Khabbab ini orang di antara sahabat Nabi yang dahulu di dalam memahami Quran. Khabbab, dia di antara sahabat yang dahulu dalam memahami Quran. Sehingga kan Sa'id bin Zaid, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga tanpa hisab oleh Nabi. Sehingga kan Sa'id bin Zaid yang juga merupakan adik ipar Sayyidina Umar, dia menikah dengan Fatimah, anak Sayyidina Umar. Sa'id bin Zaid dan Fatimah, adik Sayyidina Umar, mereka panggil Khabbab mai di rumah mereka, suruh ajak Quran dekat mereka. Suruh ajak Quran dekat mereka. Khabbab bin Arad. Abi Fuhairah, ini juga nama terkenal, yang ketika Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tugaskan dia ni. Abu Fuhairah ni suruh buat apa? Suruh bawa kambing pilatam jalan yang Nabi lalu tu, nak menghilangkan kesan tapak kaki Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Fuhairah ini, tuan-tuan, ni yang kata sahabat-sahabat Nabi ini. Dan kata qil, di antara yang duk kena hina ni ialah Ikrimah bin Abu Jahlin. Ikrimah anak kepada Abu Jahal. Dia juga di antara orang yang duk kena hina dengan orang-orang yang tak suka kepada Islam ni. Pasal apa? Semata-mata kerana dia duk carry nama bapa dia Abu Jahal. Dia okey, bapa dia Abu Jahal. Apa salah dia kalau pak dia yang tak elok? Nampak? Kita hari ni pun sopalah kadang-kadang masyarakat kita. Hak tak elok tu bapak dia, sampai anak kita duk bos sekali. Kita duk sebut ni anak, apa nama duk sebut tu. Padahal budak ni tak ada salah. Dia terhukum kerana bapak dia. Ikrimah bin Abu Jahal ni serupa juga. Semata-mata kerana bin Abu Jahal dia duk kena. Bukan kata dengan orang bukan Islam, orang Islam sendiri kadang-kadang duk hantam dia juga kerana dia anak Abu Jahal, sedangkan dia cukup bagus. Dan dia kata tak kena Islam dia pada tahun Fathu Makkah. Ikrimah anak Abu Jahal ni pada hari Nabi mai ke kota Mekah, hari itu dia masuk Islam. Datang dia ke Madinah, maka kata orang Islam kepada dia. Orang Islam kata dekat dia, kata apa? Anak Fir'aun umat ini. Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahlin. Yang Abu Jahal tu pak dia. Dia berduduk hawit dengan dia sekali. Dia berkata pula kat dia berkata ni anak Fir'aun umat ni. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun dah jahat. Zaman dah ni Abu Jahal jahat. Abu Jahal tu kira Fir'aun. Ni anak Fir'aun. Dia berkata, oh, dia betul mulut tu. Mulut tu suka duk kata. Maka mengadu ia kepada Nabi SAW. Ikrimah sedih lah. Ikrimah sedih lah. Apa salah saya? Apa salah saya yang saya nak dihukum begini?
Macam kan tuan-tuan berlaku dalam masyarakat ni, budak ni pergi berzina, mengandung, akhirnya lahirkan anak. Anak tu orang tu kata anak zina. Apa salah dia? Tak salah mak dia. Apa salah dia? Tapi sudah orang kata anak zina. Jadi jahat dia kalau dia kena sumpah dengan orang macam tu. Tak boleh macam tu, dia tak salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka turun ayat jangan berbuat olok-olok pada seorang yang dilihat uduh kelakuan ataupun orang yang berpenyakit. Jangan piduk kata tak elok kepada orang-orang yang macam ni. Tengok muka dia lagu mana kata elok sikit, piduk kata macam-macam. Tengok dia ada sakit apa agak sikit, piduk kata macam-macam. Tak boleh macam tu dia. Barangkali ia terlebih suci hati dan hidup hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Duk kata macam-macam dekat dia, tengok-tengok dia tu di sisi Allah, Allah nilai dia lebih baik daripada kita hendak mengatakan dia. Jadilah kita menghina mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takut jadi begitu. Tu sebab tuan-tuan, orang-orang alim ulama yang muktabar, yang bagus-bagus dulu, depa dengan menatang boleh hormat. Depa tengok apa semua semut duk berjalan pun depa rasa hormat. Semut dengan aku teruk dia kata. Kan? Dia duk tengok semut tu, dia duk picit dia duk tengok, dia kata dia ni baguslah kalau aku jadi semut pun bagus dia kata. Tak kata duk fikir ni apa semua neraka lah apa itu, jadi semut lah dia bila-bila. Ada orang yang dia fikir dia macam tu. Ada orang dia tengok semut, dia nak cari api, nak cucuk pada dia. Jahat kat tu punca semut, dia buat apa ke dia pun. Ini yang kata manusia ni. Dan turun ayat wala nisa'um min nisa'in itu pada Safiyah binti Huyai. Siapa dia Safiyah ni? Isteri Nabi. Safiyah ni salah seorang daripada isteri Nabi. Dia ni daripada keturunan Yahudi. Safiyah ni daripada keturunan titisan keturunan Yahudi. Nabi menikah dengan Safiyah ni. Kata kepadanya yang ni kata kepada Safiyah itu oleh Hafsah binti Umar. Hafsah pun isteri Nabi juga. Nabi isteri ada ramai. Jadi biasalah bila isteri ramai ni kan. Kawan ni tigung, kawan ni lagu saja-saja main cubit, kawan ni lagu. Biasa yang tu. Maka Safiyah pun isteri Nabi, Hafsah pun isteri Nabi. Jadi Safiyah ni dia daripada keturunan orang Yahudi. Ada titisan keturunan Yahudi. Maka Hafsah ni kata apa? Hafsah ni pun isteri Nabi pula. Isteri Nabi juga. Dia kata Safiyah bintu Yahudi. Kata juga. Kan? Ada lah mana kan dia kata. Dia kata dekat Safiyah ni. Safiyah dia kata binti Yahudi. Kau tu Safiyah binti Huyai. Dia kata dah Safiyah binti Yahudi. Dia kata macam tu. Maka menangis dia. Toyak orang perempuan. Toyak lah. Orang jantan pun toyak. Apatah lagi orang perempuan. Kan? Bila orang kata tu toyak. Maka teriaklah Safiyah ni, mengadu dia kepada Nabi SAW. Tunggu hari Nabi mengilir rumah dia, hidup mengadu dekat Nabi lah, ya Rasulullah, awaklah orang tu kata kat saya macam ni, apa salah saya. Hidup mengadu dekat Nabi macam tu. Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Engkau anak Nabi. Nabi kata dekat dia, yang tu sedih. Dia kata Safiyah binti Yahudi. Sedih pasal apa? Berapa orang Nabi daripada keturunan Yahudi, daripada keturunan Bani Israel. Nabi kata dekat dia, apa yang anak sedih? Kalau dia kata Safiyah anak Yahudi pun, apa salahnya? Yahudi itu bangsa. Berapa ramai daripada bangsa tu yang dilantik menjadi Nabi, daripada Bani Israel yang dilantik menjadi Nabi. Dia kata engkau anak Nabi, dan bapa penakan engkau pun Nabi. Dia kata dan duduk di bawah Nabi. Lah ni pula hang jadi isteri Nabi. Nabi Muhammad kata kat bini dia, kan? Tak apa masalah dia kata. Keturunan hang betul Yahudi, tapi berapa ramai daripada keturunan Bani Israel yang menjadi Nabi. Maksud dia apa? Hang berketurunan Nabi. Yahudi ni pun ada hak jadi lagu Sharon, lagu Moshe Dayan, lagu Netanyahu pun ada. Hak jadi Nabi dulu pun ada. Apa nak masalah? Nabi kata kat dia. Nabi saja nak bagi semangat dekat dia. Lepas tu kalau kena godam lah, dia kata orang kan mesti kena lah kan. Tapi tang kawan ni bagi semangat. Lagi semangat.
Macam kita kata, tuan orang telefon kita. Satu orang telefon saya bagi tadi tu perempuan. Saya pun angkat. Assalamualaikum Ustaz ni, saya ni apalah nak jadi kat saya ni. Dah 2 minggu dah ni saya duduk dengar suara di telinga saya ni. Awak pula kata. Dah duk bunyi suara di telinga saya ni, duk kata saya ni jahat, duk kata saya ni berdosa, kemudian suara tu duk suruh saya ambil mati bang. Kita katakan dia biasa lah. Kita katakan dia ramai orang jadi lagu ni. Bukan seorang. Kata ramai, saya duk dengar pun ramai. Kata tak ada apa baca ayat kursi, baca 30. InsyaAllah amal yang ni jangan lepas. Amal yang ni insyaAllah 3 hari hilang benda ni. Oh juga dia kata. Okey lah. Dia tadi baca. Oh juga dia kata. Lagu tu bisikan ni semua iblis, syaitan. Iblis syaitan ni dalam hadis Nabi kata apa? Ubat dia ayatul kursi. Baca ayat kursi, baca. Kalau kita tak boleh baca, ingat dalam hati. Baca dalam hati kita, baca. Jangan lepas benda ni. 30 baca. InsyaAllah saya kata. Lepas ada di amal benda ni sehari clear. Kita ada. Try 3 hari. InsyaAllah clear. Tu lega sikit Ustaz dia kata. Lega dah. Pasal apa tuan? Psikologi. Kalau kita tak cerdik, dia pergi duduk abang lagu tu, ni Ustaz ni saya duduk dengar biji ni. Oh, siapa ada biji pula? Kita pergi duduk bagi dia takut tadi. Siapa ada biji pula? Oh, tu kan Allah. Itu ada seorang telefon saya macam ni, lepas 3 hari jalan. Bukan nak tolong orang macam tu, nak bagi dia jahanam. Dan sebenarnya puan kita cakap tadi betul. Ni cerita iblis, syaitan, bisikan ni semua ni iblis, syaitan punya kerja. Ubat dia apa dia? Ayatul kursi. Nabi kata benda ni. Baca dengan penuh keyakinan. InsyaAllah kita kata. Tu rasa lega sikit kata. Lega sikit. Lepas baca, hilang terus kita kata. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan-tuan, Nabi pun macam tu. Bila mai isteri dia Safiyah ni hidup abang, orang duk kata saya Yahudi, lagu ni apa semua, Nabi tak kata siapa bila buat mulut celupang ni, jom. Kotak. Nabi kata kat dia, awak kalau dia kata hang Safiyah binti Yahudi, apa masalah? Berapa ramai bangsa Yahudi jadi Nabi? Keturunan hang daripada keturunan Nabi-Nabi ni. Nabi kata kat dia, okey balik. Masa okey balik. Nabi kata apa? Pak belakang kau pun Nabi. Dan lah ni pula, engkau duduk di bawah Nabi. Hang lah ni isteri Nabi yang dah. Tak ada apa. Hidup enak malam tu. Kan itu saja cerita dia. Maka pada apa yang ia bermegah-megah ada engkau itu. Nabi bagi pula lagi satu semangat lagi dekat Safiyah ni. Nabi kata yang dia kata hang Safiyah binti Yahudi, hang keturunan Nabi-Nabi. Dia lebih tahu mana yang dia duk katakan lagu tu. Yang pasal dia lebih. Bila Nabi kata macam tu kata, Nabi bagi cara psikologi. Maka makna anak Nabi itu ialah keturunan Nabi Harun, yang ni saudara Musa. Itu Bani Israel. Kita ingat balik Nabi Harun, Nabi Musa ni semua keturunan apa? Bani Israel. Fir'aun keturunan apa? Qibti. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yaqub ni semua daripada keturunan Bani Israel. Ini keturunan Nabi-Nabi. Dia kata tak ada masalah benda ni. Firman Allah, wala talmizu anfusakum, dan janganlah mengaib kamu akan diri kamu, yakni dengan mengaib setengah akan setengah. Itu dia. Kita pergi aib orang macam kita aib diri sendiri lah. Pasal apa? Pasal orang tu pun Islam, kita pun Islam. Kita kata kat orang Islam macam kita kata kat kita. Jadi jangan kita pergi aib orang. Pasal apa? Kita aib orang Islam sama macam kita duk londek tunjuk aib kita dekat orang. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah seru panggil orang dengan laqab, yakni dengan gelak nama yang bodoh. Umpama panggil dia sangat buta dan sebagainya. Bila panggil kita orang Melayu yang ni kan panggil gelak orang ni, ya Allah, kan gelak orang ni. Mana? Oh, dia buat ada nama Mat, nama Ad ni nak kenal semua. Mat apa padang? Ada tubuh di ujung. Ad mana? Ad kawang pula panggil. Dia panggil kawang juga dia. Tak boleh lah macam tu. Ini dia panggil apa? Laqab ataupun gelak hudud. Gelak hudud ni agama tak bagi. Dia kata
Maulah dipanggil dengan nama yang baik-baik. Kita panggil dekat orang nama baik-baik. Nabi panggil dekat sahabat-sahabat dia panggil nama baik-baik. Sebagai tanda dia menghormati sahabat dia. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Baca dia bi'salismu. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Sejahat-jahat nama itu ialah nama fasik, kemudian daripada beriman. Iaitu mengolok-olok, perbuatan mengolok-olok pada seorang dan mengaibkan orang itu perbuatan orang fasik. Dan panggil orang dengan nama yang bodoh itu perbuatan orang fasik. Maka jadi fasik dengan sebab berulang-ulang buat perbuatan yang tak elok. Jadi fasik kita diulang buat benda salah tu banyak-banyak kali. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak taubat daripada perbuatan yang demikian itu, maka bermula mereka itulah yang zalim diri sekaliannya. Jadi berdosa besar dengan mengekali dosa kecil. Kita kekalkan dosa kecil ini, dia jadi dosa besar. Iaitu mengolok-olokkan orang dan mengaibkan orang dan panggil orang dengan gelaran bodoh. Kalau dua terus juga perbuatan tu, kita jadi orang fasik. Sebab kita mengekalkan perbuatan yang berdosa. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann wallahu a'lam. Ayat yang berikut ni, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ayat ni dia nak cerita kat kita tentang orang-orang yang beriman diingatkan supaya menjauhi daripada zan. Zan ni maksud dia apa? Buruk sangka. Ini susah lah. Kita yang tu cepat. Kita dengan zan ni, su'uzan, buruk sangka ni cukup cepat. Tengok satu orang lagu ni, ingat tak elok. Tengok satu orang lagu ni, ingat tak elok. Dan kita yang ni dia cukup. Kita punya contact point kita bagus. Dia punya contact point bagus. Bila tengok yang pun, dia ingat tak elok. Tengok yang pun, dia ingat tak elok. Dia nak pergi situ. Jadi setelah kita belajar ni, cuba potong-potong dengan benda ni. Potong-potong. Bila ingat tu, astagfirullah, dia apa ni. Dia kena duk counter macam tu. Nak terus kontrol, tak bagi ingat, tak boleh. Bila kita manusia dengan kelemahan kita, dia akan teringat. Bila teringat, astagfirullah, dia tahu. Aku pun bukan baik sangat hidup ingat orang macam ni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau ramai orang macam ni, aman, dunia ni aman. Tapi tak ada kan. Kita hidup ingat macam-macam dekat kata orang. Dia senyum kita ada buat dulu tu, kita kata family aku, kawan tak gigi. Kawan tu tak gigi. Dia senyum, dia buat lagu tu, kita kata ni lupa dia aku satu macam. Kita otak kita hidup belajar. Dan hidup belajar. Awak dia ni duduk tengok, dah aku tukang mereka kau, dia duduk tengok satu macam. Kawan tu tengok takkan nak tengok tiga macam, tengok mesti satu macam. Dia nak suruh tengok tiga macam, tak boleh. Kan? Kita tak tuduh aku apa kan. Kawan tu tak tuduh dia pun. Ni duduk jadi dalam keadaan kita benar macam ni. Kita mudah ingat buruk dekat apa Quran nak kata dekat kita tentang apa nama yang dikatakan su'uzwan ini. Wallahu a'lam. Apa perumpamaan Allah bagi kepada orang yang berburuk sangka ni, kita akan tengok dalam ayat yang akan datang insya-Allah. Ini ada satu masjid pusat bandar Paribuntang. Nak buat kat mana ni? Belakang Petronas. Ada gambar nanti ada. Jadi tujuan dipertontonkan gambar ni ialah supaya tabung-tabung di belakang tu dipenuhi. Kan? Belakang tu saya tengok tadi ada tabung pembinaan masjid baru. Lebih kurangnya macam inilah masjid yang nak buat tu. Jadi kita pakat menyumbang kerana yang ni jariah kita. Jariah kita. Kita ada, kita tak ada, kita dah mati berapa lama pun, lagi masjid ni duduk jalan, lagi masjid ni digunakan, lagi masjid ni diikmarahkan, maka selagi itu pahala kita jariah. Pahala kita dia duduk jalan. Dia duduk jalan. So ini adalah peluang keemasan. Tak boleh bagi banyak, bagi tak kat mana boleh bagi. Kan kita boleh bagi RM1 pun tak apa, kita bagi RM5 pun tak apa, kita nak tiap-tiap kali kuliah main bagi RM1 pun tak apa. Allah nilai keikhlasan kita dalam menyumbang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya kata kat diri saya, dekat tuan-tuan semua, adakan sikit saham kita di dalam pembinaan rumah Allah ini.
adakan sikit saham kita. Kerana yang sedikit itu kita akan lihat besar di akhirat itu. Yang sedikit itu akan menyebabkan kita rasa menyesal di akhirat itu. Awal aku bagi sepengit, awal aku tak bagi 10 ringgit. Jadi benda-benda ni kita nak baca selalu dah. Ini masa kita nak buat praktikal dia. Jadi sekali lagi saya pesan dekat tuan-tuan semua, buanglah sikit dalam tabung yang ada di belakang tu. Mudah-mudahan niat untuk nak mendirikan rumah Allah ni akan menjadi kenyataan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu tidak saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وبيان المسير. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سبحانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.